Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid-murid Lima Bijak. Hai. Hari ini kita berjumpa lagi dengan saya sendiri iaitu Cikgu Hazwan. Kita akan belajar tentang masih dalam topik ataupun tajuk masa dan waktu. Okey, standard kandungan iaitu 4.2 iaitu perkaitan dalam masa. Dan standard pembelajarannya adalah 4.2.2 iaitu menukar unit melibatkan perpuluhan. Kita akan belajar tukar unit melibatkan perpuluhan, dekad ke tahun, abad ke dekad dan juga abad ke tahun. Okey, sebelum ini kita dah belajar kita dah belajar penukaran unit melibatkan perpuluhan, tapi melibatkan jam, hari dan bulan kan. Ha, tapi hari ini kita akan tengok dekad ke tahun, abad ke dekad dan abad ke tahun. Yang ni tiga ni uh, mudah mudah untuk kamu, mudah berbanding sebelum ni. Okey, jom kita tengok. Kita akan tengok tips dalam mendarab perpuluhan. Okey, yang pertama adalah darab seperti mendarab nombor bulat. Kita nak darab perpuluhan ni dia sama je macam kita mendarab nombor bulat. Okey, tip yang kedua, kita perlu pastikan titik perpuluhan diletakkan pada tempat yang betul. Ni penting. Yang seterusnya, sebabkan kita akan belajar untuk menukarkan unit unit masa untuk menukarkan dekad kepada tahun. Jadi murid-murid perlu ingat yang mana satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Di mana untuk menukarkan dekad kepada tahun, murid perlu mendarabkan dengan 10. Okey, tip yang kedua, kita nak tukarkan abad kepada dekad. Satu abad bersamaan dengan 10 dekad. Jadi murid-murid perlu ingat bahawa untuk menukarkan abad, kita perlu darabkan dengan 10 untuk tukarkan abad kepada dekad. Okey, yang terakhir, satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Kita nak tukarkan abad kepada tahun. Di mana satu abad dia bersamaan dengan 100 tahun. Jadi nak tukarkan abad kepada tahun, kita perlu darab 100. Okey, Tiga ni sangat penting untuk kamu ingat. Untuk tukar dalam pembelajaran kita pada hari ni. Ni penting untuk kamu ingat. Pertama, kedua dan juga ketiga. Okey, seterusnya kita tengok. Kita akan tukarkan dekad ke tahun. Okey, nampak tak gambar ni? Ni adalah dalam buku teks juga. Kamu boleh rujuk buku teks. Okey, tempoh perkhidmatan Perdana Menteri Malaysia yang pertama sehingga yang keempat. Ni Perdana Menteri yang pertama, kedua, ketiga dan juga keempat. Di mana mereka berkhidmat daripada tahun 1957 sehingga tahun 2003. Kenal tak siapa bapa kemerdekaan? Siapa Perdana Menteri yang pertama? Kalau tak ingat, kamu kena buka buku, ingat kembali, baca balik. Perdana Menteri pertama, kedua, ketiga dan keempat. Penting untuk kita tahu sejarah-sejarah. Okey, bapa kemerdekaan, di mana dia berkhidmat daripada tahun 1957 hingga 1970 selama 1.3 dekad. Okey, bapa pembangunan, Perdana Menteri kita yang kedua, berkhidmat pada tahun 1970 sehingga 1976. Beliau berkhidmat berapa? 0.6 dekad. Okey, Perdana Menteri kita yang ketiga, beliau berkhidmat 1976 sehingga 1981.
Ni bersamaan dengan 0.5 dekad. Okey, bapa pemodenan. Ini adalah Perdana Menteri kita yang keempat. Beliau berkhidmat tahun 1981 sehingga tahun 2003, iaitu selama 2.2 dekad. Okey, jom tengok soalan. Soalannya adalah tukar tempoh perkhidmatan dalam tahun Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Yang pertama sahaja kita perlu tukarkan. Yang pertama berapa? Selama 1.3 dekad. Jadi bila dah dapat soalan macam ni, pertama kamu perlu apa? Kamu perlu tukarkan ataupun buat dalam ayat matematik, di mana 1.3 dekad bersamaan dengan berapa tahun? Berapa tahun? Okey. Disebabkan kita ingin menukarkan dekad kepada tahun, jadi kamu kena ingat tip yang pertama yang sebelum ni cikgu dah cakap. Untuk menukarkan dekad kepada tahun, kamu perlu darabkan dengan 10. Okey, boleh? Okey, kenapa cikgu cakap mudah? Sebab dia dalam gandaan 10. Bila darabkan dengan gandaan 10 ataupun darab 100, kita boleh kira dengan pantas, di mana kita boleh mengiranya dengan menggerakkan titik perpuluhan sahaja. Jom kita tengok. Okey, 1.3 dekad. Kita perlukan darabkan dengan 10 tahun. Okey, kita tengok di sini. Perpuluhan ni. Perpuluhan di sini kita akan gerakkan ke belah kanan kita. Disebabkan darab. Kita akan gerakkan satu titik perpuluhan ke belah kanan. Sebab apa? Kenapa kena satu? Kenapa satu je kita gerakkan? Sebab dia ada satu je kosong. Sifar ni ada satu je. Jadi kita perlu gerakkan satu saja. Jadi 1.3, bila kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan, dia akan jadi 13. Jadi 1.3 dekad bersamaan dengan 13 tahun. Okey, boleh dapat? Kalau tak boleh dapat, jom kita tengok soalan seterusnya. Kita tengok soalan kebab pula. Dekad ke tahun. Di sini Hani terlupa meletakkan titik perpuluhan pada pernyataan di bawah. Ni pernyataan, dan Hani ni dia terlupa untuk meletakkan titik perpuluhan, di mana Hani tulis 600 dekad bersamaan dengan 600 tahun. Okey, di manakah letaknya titik perpuluhan itu supaya pernyataan itu benar? Di sini pernyataan dia salah, sebab dia tulis sini 600 dekad bersamaan dengan 600 tahun. Kita tahu di sini bahawa satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Jadi untuk menukarkan dekad kepada tahun, kita perlu darab dengan 10. Kalau 600 dekad didarabkan dengan 10, dia akan menjadi 6,000 dekad. 6,000 dekad. Jadi di mana titik perpuluhan yang harus kita letakkan supaya dia menjadi 600 tahun? Jadi apa perlu kita buat? Kita perlu bahagikan dengan 10. Kita tahu tahun ni benar. Okey, untuk menukarkan tahun per dekad, kita perlu bahagikan dengan 10. Bila bahagikan dengan 10,
titik perpuluhan sepatutnya sebenarnya di sini. Kalau 600, titik perpuluhannya di hujung sekali. Okey, jadi kita perlu gerakkan. Kalau bahagi, kalau darab kita gerakkan ke belah kanan. Darab kita ke belah kanan, kita gerakkan titik tu. Tapi kalau bahagi, kita gerakkan kepada belah kiri. Jadi titik perpuluhan di sini kita bahagikan dengan 10. Dia akan menjadi berapa? Dia akan menjadi 60.0 dekad bersamaan dengan 600 tahun. Jadi di sini titik perpuluhan di sini yang harus kita letakkan supaya pernyataan ini benar. Okey. Seterusnya kita akan tengok abad ke dekad. Kita tentukan abad ke dekad. Tahu tak gambar ni gambar apa? Ini adalah gambar kotak A Famosa. Okey, di manakah terletaknya kotak A Famosa? Kotak A Famosa terletak di Melaka, negeri Melaka. Okey, kita tengok di sini. Kota A Famosa di Melaka telah dibina pada tahun 1511. 15,011. Sekarang dah tahun berapa? Sekarang dah tahun 2021. Okey, pintu gerbang ini merupakan salah satu seni bina tahun Eropah tertua yang masih ada di Asia. Okey, kita tengok soalannya. Soalannya adalah usia kota A Famosa pada tahun 2021 ialah 5.1 abad. Jadi kita perlu tukarkan 5.1 abad kepada dekad. Kita perlukan tukarkan abad kepada dekad. Okey, tip yang kedua. Yang kamu perlu ingat, 1 abad bersamaan dengan 10 dekad. Jadi untuk tukarkan abad kepada dekad, kamu perlu darabkan dengan 10. Okey. Apabila kamu dah dapat soalan macam ni, apa cikgu kata? Kamu perlu tuliskan dalam ayat matematik supaya soalannya lebih jelas. Okey. Kita gunakan kaedah tadi, iaitu menggerakkan titik perpuluhan sahaja. Kalau darab, kita perlu, kalau darab 10 ataupun 100, kita perlu gerakkan titik perpuluhan ke arah kanan kita. Tangan kanan kita. Okey. Jadi di sini 5.1. Apabila darabkan dengan 10, kita perlu menggerakkan satu sahaja titik perpuluhan. Okey, kita akan gerakkan satu saja titik perpuluhan ke arah kanan. Jadi 5.1, kalau kita gerakkan titik perpuluhan dia akan duduk di sini. Dia akan menjadi 51.0. 51.0 ni dia bersamaan dengan 51 dekad. Okey. Jadi 5.1 abad dia bersamaan dengan 51 dekad. Okey. Kalau tak faham, kita tengok lagi soalan seterusnya. Ni gambar apa? Pernah tengok tak? Ataupun pernah pergi tak? Cikgu pun tak pernah pergi. Jom kita tengok ni apa dia. Okey, ini adalah bangunan memorial pengisytiharan kemerdekaan di Melaka. Bangunan ni pun ada di Melaka. Yang dibina pada tahun 1911 untuk mengenang kembali sejarah perjuangan kemerdekaan negara. Okey, tarikh kemerdekaan telah diisytiharkan oleh Tunku Abdul Rahman Pultra Al-Haj di Padang Pahlawan yang terletak berhadapan dengan bangunan ini.
Okay, tengok soalan dia. Soalannya adalah bangunan ini dah berusia 1.1 abad pada tahun 2021. Tukarkan 1.1 abad kepada dekad. 1 abad bersamaan dengan berapa dekad? 1 abad bersamaan dengan 10 dekad. Jadi untuk tukarkan abad kepada dekad, kita perlu darabkan dengan 10. Okey, tengok jalan kerja dia macam mana. Okey, kita tulis dahulu soalan ni dalam bentuk ayat matematik. Jadi ayat matematik ni adalah 1.1 abad bersamaan berapa dekad. Kita nak cari jawapan ni, dia berapa dekad. Okey, macam yang cikgu cakap tadi, kita akan gerakkan titik perpuluhan. Jadi 1+1 abad, kita darabkan dengan 1.1 darabkan dengan 10. Sebab 1 abad bersamaan dengan 10 dekad. Titik perpuluhan di sini kan, apabila darab dengan 10, kita perlu menggerakkan satu titik perpuluhan ni satu tempat ke arah kanan. Jadi kita gerakkan ke arah kanan. Dia akan duduk di sini pula. Dia akan duduk di sini. Okey. Bila dah duduk di sini, dia akan menjadi apa? Dia akan jadi 11 perpuluhan sifar. 11 sifar ni dia bersamaan dengan 11. Okey. Jadi 1.1 abad ialah 11 dekad. Okey, kita tengok pula. Kita nak tukarkan abad kepada tahun. Okey. Di sini dia beri pernyataan robot digital yang pertama dicipta berusia 0.67 abad pada tahun 2021. Robot digital yang pertama ni dia telah diciptakan dia telah diciptakan selama 0.67 abad pada tahun 2021. Lama dah lah. Jadi berapa lama kita nak tengok, berapa tahun dah robot digital ni dicipta. Jadi yang ni dalam abad kan, jadi kita nak tukarkan kepada tahun. Sebab kita nak tahu berapa tahun. Jadi di sini ada dua cara. Tengok cara yang pertama. Sebelum tu kamu kena ingat tip yang ketiga, bahawa di mana 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Okey, untuk menukarkan abad kepada tahun, kita perlu mendarabkan dengan 100. Okey. Kalau sebelum ni kita tukarkan selalunya sebelum ni kita darabkan dengan 10. Kita perlu, kalau darabkan dengan 10, kita perlu menggerakkan satu titik perpuluhan kan, satu tempat titik perpuluhan kan, ke arah kanan. Tapi kalau 100, kita perlu gerakkan sehingga 2. 2 kali kita kena gerak. Sebab apa? Sifar ni dia ada 2. 100. Sifar ni dia ada 2. Jadi kita perlu gerakkan 2 kali ke arah kanan. Tengok ni. 0.67 abad. Didarabkan dengan 100. Okey, nampak tak titik perpuluhan di sini? Dia gerakkan 2 kali. Disebabkan 100. Sebab 100 ni ada 2 sifar. Jadi kamu perlu gerakkan ke arah kanan 2 kali. Perpuluhan dia akan duduk di sini pula. Akan menjadi 67 perpuluhan sifar. Jadi 67 perpuluhan sifar ni dia bersamaan dengan 67. Jadi sifar perpuluhan 67 abad bersamaan dengan 67 tahun.
Okey, cara yang kedua, kamu gunakan dengan tukarkan perpuluhan ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk pecahan. Okey. 0.67 ni dia bersamaan dengan 67 per 100. Tahu tak macam mana tukarkan 0.67 ni kepada pecahan? Nanti kalau tak faham boleh tanya cikgu. Okey. Apabila kamu dah dapat 67.100 ni, didarabkan dengan 100. Sebab apa? Kita nak tukarkan abad kepada tahun, kita perlu darab 100. Okey, didarabkan dengan 100. Sini ada sifar kan. Dia sama kan, jadi kita boleh potong saja. Kita menggunakan kaedah potong. Akan tinggal 67 tahun. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Yang berikut ialah usia pada tahun 2021 bagi 3 peralatan digital yang pertama dicipta. Ni adalah kamera digital. Kamera tu dah berusia 0.5 abad. Pada tahun 2001 dia telah dibina 0.5 abad yang lalu. Okey, dan jadi jam tangan digital ni pula 1.1 abad, manakala kalkulator digital pada 0.5 abad. Okey. Untuk menukarkan abad kepada tahun, apa perlu yang kita ingat? Tip ni yang perlu kita ingat. Satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Jadi untuk menukarkan abad kepada tahun, kita perlu darabkan dengan 100. Okey, kita tengok kamera digital ni. Darabkan dengan 100, jadi kita perlu menggerakkan titik perpuluhan ni ke arah kanan sebanyak 2 kali. Okey. Kalau kita gerakkan 1, 2, dia akan duduk di sini. 45. Jadi dia akan menjadi 45 tahun. Okey, jam tangan digital pula. Kita gerakkan ke arah kanan 2 kali. 1, 2. Dia akan duduk di sini. Dia akan menjadi 101 perpuluhan sifar. Dia akan menjadi 101 perpuluhan sifar. 101 perpuluhan sifar ni bersamaan dengan 101. Itu di mana 101 abad bersamaan dengan 101 tahun. Silap. 1 perpuluhan sifar 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Okey, cikgu minta maaf, salah. Okey. 0.5 abad. Kita gerakkan titik perpuluhan ni sebanyak 2 kali ke arah kanan. 1, 2. Dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi 5 sifar perpuluhan sifar. Okey, jadi 50 perpuluhan sifar ni dia bersamaan dengan 50. Jadi 0.5 abad bersamaan dengan 50 tahun. Okey, boleh dapat tak? Kalau tak boleh dapat, murid-murid boleh tanya cikgu nanti dalam WhatsApp. Okey, ni ada soalan untuk kamu buat. Buku teks, buku serat 140. Soalan G, H, I, J, K dan juga L. Kamu boleh jawab soalan ni dan hantar jawapan kepada cikgu. Buat dalam buku matematik 2. Okey, terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi. Bye bye dan Assalamualaikum. Jangan lupa siapkan kerja.